صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وعظم وأنعم على هذا النبي الكريم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada ini masih diberikan kesempatan untuk sama-sama hadir dalam majlis ilmu bersama dengan kitab Syama'ilun Muhammadiyatun ataupun Syama'ilun Nabi yang terkenal dengan nama kitab Syama'il karangan Al-Imam Abu Isa Muhammad ibn Isa ibn Sawrah At-Tirmidzi yang wafat pada tahun 279 Hijriah. Maksudnya Al-Imam At-Tirmidzi seorang ulama daripada kurun ketiga. Kita hari ini kurun ke-15. Bab yang ke-29. Bab 29, dua hadis yang satu bab 30 Februari 21 insyaAllah. Nak tahan berapa lama tak tahu saya. Bila pergi masuk sekolah betul. Bila masuk sekolah jadi SMK. Bila SMK balik 3 lebih sampai rumah agak sampai. Tahun depan balik 4 SMK seluruh Malaysia. Pukul 4 petang sampai rumah. Pasal tak ada lah. Nanti kat sekolah 5 kelas lah tak masuk. Ajak Nahu semua. Hak staff, hak SPM, Nahu semua. Nahu akan mulai cari Nahu. Itu soal. Tentang bab yang ke-29.
tanpa mukadimah, kita masuk tajuk kata putih kata. Okay. Imam Tirmizi sebut bab majaa fi qadahi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Satu bab yang bercakap tentang cawan minum ataupun mangkuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mangkuk Nabi. Tajuk itu dibuat oleh Imam Tirmizi. Sebab apa Imam Tirmizi pilih tajuk mangkuk ataupun cawan minum? Karena Imam Tirmizi nak beritahu kepada kita ni cawan tak Nabi guna. Ada berapa set di rumah Nabi. Ini yang nak ceritakan pada malam ni. Hadis ke-189 daripada Sayyiduna Thabit Al-Bunani radhiyallahu anhu berkata, Thabit Al-Bunani seorang tabi'in. Dia bukan sahabat, dia tabi'in. Menantu kepada Anas bin Malik. Dan Anas itu sahabat. Kata Thabit, ini ayat dia. Akhraja ilayna Anas bin Malik qadaha khashabin ghalidan mudabbaban bihadid. Faqala ya Thabit, hadha qadahu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Thabit kata, Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu menunjukkan kepada kami cawan yang dibuat daripada kayu dan dilapisi besi. Kemudian berkata di sini Anas bin Malik, wahai Thabit, ini adalah cawan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini hadis sahih. Thabit dan beberapa orang tabi'in yang lain, ramailah beberapa orang, di rumah Anas bin Malik. Bila kita sebut tabi'in, generasi yang hidup selepas kewafatan Rasulullah SAW bersama dengan sahabat. Mereka umat Islam yang hidup lepas kewafatan Nabi dan mereka jumpa sahabat. Yang tu kita panggil tabi'in, jumpa sahabat syaratnya. Di rumah Sayyidina Anas, tuan-tuan selalu dengar saya selalu sebut berkenaan dengan Sayyidina Anas. Sayyidina Anas banyak menyimpan barang-barang peribadi Rasulullah, antaranya jubah, tongkat, rambut, slipper, cawan, mangkuk Nabi SAW. Maka hari kumpulan tabi'in mai ziarah itu, Thabit ini bukan orang tabi'in biasa, dia mujtahid. Thabit Al-Bunani seorang ulama besar, tabi'in yang ulama. Dia mai sedang Anas pun bergerak cawan buat daripada kayu dan dilapisi besi. Maksudnya kayu cawan itu terbelah kemudian diikat ataupun dicantum bahagian terbelah itu dengan besi. Ada sebahagian pendapat daripada para ulama berbelah satu cawan kayu. Kita ni kaca belah cawan kayu, ada berlekat daripada besi pula kamu. Kemungkinan kata para ulama kayu itu dia nak mokah, maka diikat dengan besi dikejar nak jaga. Sayyidina Anas kata, wahai Thabit, inilah cawan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dia pun bakal tengok cawan tu ke mana, wallahu a'lam. Saya pun tak dengar, baru saya uraikan. Kalau dulu bab kasut kita tahu slipper Nabi memang dah tak ada, hilang ataupun terbakar pada kurun ke-7 di Dimashq, Syria. Dulu kita dah bercerita bab kasut Nabi dah. Sebab slipper Nabi pernah berada di Syria sampailah zaman Imam Al-Ghazali
yang mengajar di satu masjid nama dia Al-Umawi. Masjid itu sampai hari ini ada. Masjid itu sampai hari ini ada. Masjid itu Imam Nawawi, Imam Ibn Katsir, Imam Ghazali, Imam besar-besar mengajar di dalam masjid itu. Imam Ibn Taymiyah, orang ulama besar, semua mengajar di situ. Dan di sebelah masjid ada satu sekolah nama dia Madrasah Al-Ashrafiyah. Dalam sekolah itu pernah disimpan selama beberapa ratus tahun selipar milik Nabi. Sebab tu orang tahu selipar milik Nabi itu bentuk itu. Lepas pernah tengok sampai kurun ke-7. Lama lah, maksudnya orang boleh tengok. Dan kemudian hilang. Sebab Masjid Umawi pernah terbakar beberapa kali. Lebih daripada 3 kali masjid itu pernah terbakar. Jangan saja masjid itu panjang terbakar. Antara yang terbakar barangkali selipar milik Rasulullah ataupun hilang. Begitu juga cincin yang Nabi buat hilang pada zaman Sayyidina Uthman. Ada lah cawan, saya tak tahu, saya tak pernah dengar Tuan-Tuan cerita. Tapi begitu cawan Rasulullah SAW yang ditunjukkan oleh Sayyidina Anas untuk dilihat oleh generasi terdekat pada masa itu. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, tajuk ini menunjukkan kepada kita mukjizat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu orang pemimpin Islam yang sangat dikasihi oleh pengikutnya. Bentuk ucapan dia pun para sahabat hafal. Keadaan cawan dia pun para sahabat tahu dan nak ambil tahu untuk tiru keadaan itu. Kemudian hadis yang kedua, 190 juga daripada Anas bin Malik, dia kata, laqad saqaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bihadzal qadahi asy-syaraba kullah al-ma'a wal nabila wal 'asala wal labana. Kata Anas, aku telah menuangkan dan memberi minum kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bihadzal qadahi, dengan menggunakan cawan ini, mangkuk ini, ke semua jenis minuman. Kata Sayyidina Anas buat contoh, antara minuman yang aku sendiri tuang kat Nabi. Mulia Sayyidina Anas, untung Sayyidina Anas, dia kata antara minuman yang aku tuang dalam bekas ini, aku jamu Nabi, bagi minum Nabi, antaranya air. Air dia salat al-ma, ayam. Al-nabi, dalam ini tulis air anggur. Kemudian al-asala, madu, wal-labana, susu. Ini hadis ini sahih. Maksudnya benda-benda tadi diminum oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-ma, ayam. Ini minum ayam juga, air kosong. Arab kalau sebut al-ma, air kosong, ayam. Kemudian Nabi ni Allahumma salli ala Muhammad, campuran susu campur kurma. Susu campur kurma, kemudian diminum. Itu antara yang disebut sebagai Nabi. Ataupun juga Nabi tadi ini bukan saja kurma, buah kismis, susu betul campur dengan kismis. Tak payah belilah untuk ada apa yang apa namanya, bukan kata ni guru apa tu buat sendiri. Bukan saya, kalau malas belilah, kalau meninggal belilah. Yang tu memang makanan sunnah, tapi kalau buat sendiri lagi bagus. Buat di rumah susu. Saya pernah belajar mata pelajaran kimia. Waktu belajar di Syria, ulama sana biasa fisik kimia tu biasa boleh. Dia kata susu tepung tidak kurang. Kalau kita makan susu tepung, tidak kurang dia punya kalsium dia. Kan susu dia punya khasiat dia tak hilang. Susu tepung, susu tin tak ada apa lah. Atau memang susu khas untuk penyakit. Susu tin tu
Kalau susu tepung tu kalau tengok Dutch Lady, Belief, FAD tu kan, ada khasiat dah. Guru fizik kimia saya beritahu ada khasiat. Dia kekal 90% khasiat dia. Tapi susu tak lama sikit. Kan? Beli susu, masukkan kurma dalam tu, ataupun hancurkan kurma tu masuk dalam tu, buang air. Sejukkan ataupun tidak, esok minum. Itu antara minuman Rasulullah SAW. Guru saya, guru hadis, Syekh Riyad Al-Khirati, pakar dalam bidang hadis. Antara kitab yang dia usahakan, kitab Siyar A'lamin Nubala, kisah saya banyak karangan Imam Al-Zahabi. Dia berarti dan sebagainya. Makanan dia sehari 2 kali sahaja, iaitu pagi dia minum susu yang dicampur dengan kurma, blender dengan kurma. Lepas tu petang sekali susu dengan kurma. 2 kali itu dah makanannya. Tapi kuat memang kan. Rupanya yang tu makanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memang kenyang. Nabi pernah sebut tentang susu ni, sifat dia adalah makanan, dia adalah minuman. Lepas tu campur kurma pula sangat berzat untuk anak-anak, dan dia juga adalah makanan sunnah. Yang kedua, bila dia makanan sunnah, dia membawa keberkatan dalam kehidupan kita selain daripada nikmat kesihatan. Pakai buat sendiri insya-Allah kan. Jadi Nabi ada bekas cawan minum ni, kata para ulama, bukan saja cawan minum, Nabi juga ada bekas-bekas lain. Nabi juga ada bekas-bekas lain, antaranya bekas mandi. Antaranya bekas yang Nabi gunakan untuk buang air kecil, bukan buang yang besar, buang air kecil. Di Mekah satu ketika dulu tandas tak ada dalam rumah. Tandas tak ada dalam rumah. Bila mereka nak buang yang besar, yang kecil, mereka bagi ke kawasan Arabah, cari kawasan yang agak rendah. Amtar, Quran sebut kawasan rendah ni Aiwajan wala amtar. Saya ingatlah keluar kawasan rendah. Kemudian buang air di situ. Jadi bila tengah malam dan sebagainya, tak larat Nabi ke tengah padang pasir, maka orang Arab, semua rumah orang Arab ada satu bekas khas untuk kencing. Itu isu orang orang. Rasulullah pun ada bekas, Nabi pun ada bekas, dan Nabi pernah kencing dalam tu dan Nabi tinggalkan. Esok kan baginya Nabi jumpa kerana Nabi akan buang. Maka masuk seorang namanya Ummu Aiman, kerabat Rasulullah kan, Ummu Aiman, ataupun yang dipanggil dengan nama Ummu Barakah, Ummul Barakah. Ummu Aiman dia masuk, dahaga sangat. Dahaga masuk mana ni, dahaga sangat. Cari tengok orang ada. Saya pun tak tahu dia pernah dia minum. Ummu Aiman dia minum kan. Akhirnya Nabi pun balik nak pergi buang bekas kencing dekat saat ni, tengok tak ada. Najis para Nabi dan Rasul. Dia tengok tak ada. Dia pun tengok ada Ummu Aiman. Tanya Ummu Aiman, di mana air kencing? Tolong buang ke? Tak tolong buang, tolong minum. Dia kata, Rasul kata itu air kencing ku, Ummu Aiman minum. Nabi kata itu air kencing ku, wahai Ummu Aiman. Nabi tak kata haram dan sebagainya kan. Sebab ulama sebut fudalatul anbiya laisa binajis. Lebihan buangan air kencing para nabi bukan najis. Bukan najis. Kita memang najis lah kan. Satu buat minum lah air kencing tu apa atau satu tu sama kan. Air kencing suami buka apa kan. Sagi sama bahaya dengan air kencing tikus kan. Ini ayat kecil Nabi SAW. Nabi pun sebut, wahai Ummu Aiman, kamu tidak akan terkena penyakit kerana sebahagian daripadaku berada di dalammu penyakit. Maka disebutkan oleh para ulama di kalangan tabi'in, ulama kata Ummu Aiman tak pernah kena penyakit dan tak pernah rasa sakit kecuali waktu dia nak mati. Semua orang akan rasa, iaitu sakit sakaratul maut. Sakit kehidupan ni tak pernah langsung kan.
berkat air kencing Nabi SAW. Kemudian habis bab 29, satu hadis jawab nanti. Bab 30. Bab 30 kata Imam Tirmidzi, bab ma jaa fi sifati fatihati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Satu bab yang datang pada membincangkan hadis yang bercakap tentang ciri-ciri buah-buahan yang dimakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, buah-buahan. Hadis 191 daripada Abdullah bin Ja'far berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu al-qissa'a bir-rutab. Rasulullah pernah memakan qissa, sejenis buah seperti mentimun tetapi ukurannya lebih besar, dengan kurma yang baru masak. Hadisnya hadis sahih. Buah Nabi suka dia juga. Buah Nabi suka senang je. Ada di negara kita nama dia buah timun. Nabi makan macam mana? Nabi makan buah timun sekali dengan rutab. Sekali buah timun dengan rutab. Tapi kisah ni kata orang ulama, terasa dia memang timun lah. Rupanya memang timun, cumanya dia lebih panjang. Lebih panjang. Kisah. Dan Nabi makan dengan kurma yang baru masak. Kurma rutab, kita tahu dia usul rutab tamar. Hak paling keras sekali usrun. Ini nama kurma. Bukan jenis kurma. Bila dia baru keluar tu masak sikit, nama dia usul. Kita tahu apa muka. Tapi Arab tahu kalau makan dia orang bukan biar bukan boleh. Arab dia ada apa secara tishtok. Tak tishtok kan? Sedap. Itu busa. Lepas busa dia masak sikit, saya tak tahu berapa tempoh dia, kita tak tahu berapa rumah kan. Dia masak sikit, seminggu kalau minggu baru malam, dia Arab panggil dia rutab. Rutab. Rutab ni separuh masak. Lepas rutab masak lagi, nama dia kurma. Sampai di Malaysia banyaknya buat kurma. Tamrud. Buat tamrud. Rutab ada rutab. Tengah tu ada orang rutab. Nabi makan timun, kemudian Nabi makan kurma. Kata para ulama, Nabi makan macam mana? Dua ni. Sebahagian ulama sebut Nabi makan dua-dua pasangan. Hak ni je, buah ni je. Buah ni. Nabi ambil rutab belah kanan, Nabi letak. Kemudian Nabi letak timun belah kiri. Gui dalam mulut sekali makan. Campur, kalau makan. Ya, apa namanya? Rutab tu rumah suruh masak tu, ambil terbak, itu timun belah kiri. Dan saya pernah tengok guru-guru di Syria makan macam itu juga. Mereka jenis ada 2-3 buah kan. Di golongan tu terbak lagi. Tapi dia guna mulut yang suka. Rupanya ada keadaan yang Nabi menggunakan dua-dua belah tangan termasuk kiri. Tak semua. Sebab ada hadis Nabi larang guna kiri. Bila ada sahabat makan belah kiri, Nabi kata makan belah kanan. Dia kata tak boleh. Tak boleh. Nabi kata makan belah kanan, silap. Dia makan belah kiri. Nabi kata makan belah kanan. Dia kata tak boleh. Tak mampu. Kali ketiga Nabi kata kamu takkan mampu. Kamu takkan mampu. Waktu tu dia ulai tangan kanan dia. Ulai. Rupanya sahabat tu bukan sahabat, dia munafik. Rupanya ulai tu dia munafik. Jadi Nabi larang. Kalau makan hak biasa ni memang satu jatuh kanan. Kalau roti, kalau nasi kan tangan kanan. Kan? Ada pun makanan yang Nabi makan dua sekali macam buah hak tersebut lawan ni, yang tu Nabi makan dua. Kita kalau makan cicak jangan kiri lah, memang dilarang. Sebelah lah kanan. Nak makan buah ni, nak jauh Nabi boleh tak? Nak makan kanan kiri boleh. Bapak belah kanan, bapak kurma, bapak timun lah kiri. Boleh sekali. Kemudian hadis
ini hadis sahih. Hadis 192 daripada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu al-bittiqa." Para sahabat, dia tengok Nabi makan, terus makanan itu menjadi kesukaannya. Hari dia tengok tu. Kita berkawan kita, walaupun kawan 2-3 tahun dah, kadang lepas 3 tahun baru kita tahu, dah orang suka sampai temen botol apa. Tak pernah tahu pun 3 tahun dah kawan. Rasulullah dengan sahabat macam tu. Ada hari sahabat tengok, "Oi, Nabi suka ni." Kata Sayyidina Anas, "Aku pun menyukainya kerana Nabi menyukainya." Jadi macam tu iman. Kerana rapatnya iman para sahabat dengan iman Rasulullah SAW, bukan dari segi kedudukan, kecintaan itu. Jadi kata para ulama, buat temikai ini temikai apa? Kalau tuan pergi negara Arab sampai hari ini, dia akan tulis bintir. Di pasar dia tulis bintir. Bintir ni buah temikai merah Arab hari ini lah. Tapi kata para ulama, hak Nabi makan ini bukan temikai merah, temikai susu, syarman, temikai susu. Kerana ada hadis Nabi tidak pernah melihat temikai merah. Maksudnya yang sunnah apa dia? Temikai susu. Temikai susu sedap kan? Dengan wangi. Temikai susu ni, kalau kat Syria lah, tempat mengaji Syria atau Mesir kan, kalau dia main di bawah Arab ni, main jual kita duduk tingkat 3, tingkat 5 bau lah. Buat tingkat bau wangi tu. Buat ayam sama tak kan? Meleleh. Kan? Buat ayam meleleh bau susu sikit. Allah. Kan? Buka tingkat 5 kat wangi tu. Demikian susu tu. Hak Nabi makan kata para ulama, demikian susu tu. Syamah. Sekarang dengan kurma. Yang ni pun sama. Nabi buat macam tu lah. Nabi tukar sebelah, Nabi tukar sebelah ni. Nabi tukar sebelah ni. Kan? Dan disebutkan oleh para ulama bahawa dua jenis makanan ini Rasulullah SAW banyakkan kepada Sayyidatuna Aisyah untuk menggempalkan sedikit Aisyah. Sebab Sayyidatuna Aisyah ni sangat kurus, ringan. Kira kalau pun dalam haudaj ni macam kotak macam meja ni, boh dah belakang binatang, Sayyidatuna Aisyah masuk dalam tu. Sahabat tu angkat tak rasa apa. Angkat haudaj Sayyidatuna Aisyah ni tak rasa apa. Ringan. Maka antara makanan yang Nabi banyakkan kepada Sayyidatuna Aisyah, timun campur dengan kurma, nak bagi berisi. Nak bagi Sayyidatuna Aisyah sedikit berisi. Dan begitu juga makanan hak di bawah ni. Dua-dua ni boleh orang kata apa, bagi berisi sikit badan. Kemudian Sayyidina Anas bin Malik berkata, "Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajma'u bainal khirbiz war-rutbah." Kata Sayyidina Anas, sama macam tadilah hadis tadi. Cumanya yang ini riwayat orang lain pula. Maksudnya memang Nabi itu makan. Kata Sayyidina Anas, "Aku tengok Nabi makan buah temikai susu dengan kurma yang baru matang secara bersamaan sekali." Lebih tokak ni, lebih tokak ni. Hadis ni sama macam hadis 191 riwayat sahabat nama Abdullah bin Ja'far. Abdullah bin Ja'far ni kita tak kenal, dia sahabat. Dia cerita Nabi makan buah timun. Silap, riwayat yang bawah riwayat Sayyidatuna Aisyah, hak sama dengan 193 ni. Sayyidatuna Aisyah cerita Nabi makan buah temikai susu dengan buah kurma. Tokak pula ni
benda yang sama. Maksudnya memang Nabi hidup bukan. Benda ni khilbis ni bukan perkataan Arab, dia perkataan Parsi. Khilbis tak ada, kita dengar kita tahu khilbis ada perkataan Arab kan. Kemudian hadis 194, Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha berkata, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam akala bittiqa bi rutah. Hadisnya hadis sahih. Rasulullah pernah makan buah tembikai susu dengan kurma yang baru masak rutah. Sama juga. Pindah pada hadis 195, Abu Hurairah bercerita, Kana an-nasu idza ra'aw awwal al-thamari ja'u bihi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fa idza akhadahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allahumma barik lana fi simarina wa barik lana fi madinatina wa barik lana fi sa'ina wa mudina. Allahumma inna Ibrahim 'abduk wa khaliluk wa nabiyyuk wa inni 'abduka wa nabiyyuk wa innahu da'aka li Makkah wa ana ad'uka lil Madinah bimithli ma da'aka bihi li Makkah wa mithlihi ma'ahu. Qala thumma yad'u asghara walid yarahu fa yu'tihi dhalika as-sama'. Hadis itu kita tengok. Hadis ini sahih. Dia berkaitan dengan buah, tapi bukan buah apa yang nak dimakan. Buah nak dimakan selesai dan tak sah. Alhamdulillah kita dapatkan 2-3 jenis buah yang nak dimakan. Kata Abu Hurairah, apabila para sahabat melihat buah yang pertama daripada pokok yang mereka tanam, mereka akan segera memetik dan membawanya kepada Rasulullah. Yang ini cara para sahabat menghormati dan menyayangi Nabi, sayang sungguh dengan Nabi. Mereka melihat bahawa dengan memberikan sesuatu kepada Nabi dapat mengundang dan menjemput keberkatan Allah masuk ke dalam keluarga dan kehidupan mereka. As-sunnah ala sahabat, ada Nabi, kami tak ada apa-apa. Umat akhir zaman boleh menghasilkan perkara yang sama, iaitu menjemput dan mengundang keberkatan Allah dengan mengamalkan sunnah Nabi. Sahabat dah dapat tengok Nabi ada. Maka mana-mana di kalangan sahabat yang tanam buah kurma, yang tanam buah bintir, yang tanam buah apa saja, keluar yang hasil yang paling baik, yang awal, yang paling baik. Ulama kata bukan hak buah putih itu hak masak. Buah lima buah apa bila keluar, maka tempat pertama yang mereka pi petik dan bau adalah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan adab ni alhamdulillah saya tengok di rumah tuan-tuan guru pun hari ni macam tu juga. Orang yang reti-reti lah kan, dia main buah lambak dulu. Orang kita hari ni cuma dia tahu kata yang tu sunnah para sahabat Allah Taala. Satu adab yang baik yang pernah dilakukan pada zaman Nabi Muhammad. Saya pun ada seorang daripada buang dia usul apa lah, tiap-tiap kali keluar dia main tunggu depan rumah. Dengan cempedak, nangka, durian, buah manggi, buah tajam-tajam ada duri, sawah tu kan. Pernah dia susul bawah lepas tu bagi mereka orang rupanya yang tu pernah dihidupkan oleh para sahabat. Tanam pisang tiga batang dia rumah contoh, keluar satu tandan, ambil sikat di jari rumah tu kan. Kemudian bila bukti ke Nabi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan memegang buah itu sambil berdoa. Ni di Madinah. Nabi kata, ya Allah, Allahumma ya Allah, barik lana fi simarina. Berkatilah kepada kami melalui buah-buah kami. Maka tuan-tuan, daripada doa itu Madinah sampai hari ini terkenal sebagai bumi pertanian. Mekah dah. Madinah ni yang lagi cakap kan disubur dengan buah-buahan tanian. Berkat doa Nabi dulu, ya Allah berkatilah kami melalui buah-buahan kami. Madinah. Bukti dia Madinah, saya kita nak tengok di bawah. Kemudian Nabi kata, wa barik lana fi madinatina. Berkatilah kota kami, bandar kami. Maka sunat
sunat juga kita tuan-tuan lepas semayang apabila kau doa untuk negeri kita. Ya Allah berkatilah negeri kami, bandar kami. Tambah-tambah saya sikit tadi. Hak paling gelap sekali dalam black area dalam Kedah. Yang tadi dahsyat betul. Ustaz baru hidup balik pun kena ikat tu. Kan? Ustaz kan balik dengan serban apa semua, tidur malam pun kena ikat untuk masuk rumah. Dia pun kena ikat kan. Habis balas duit lah, set sebagainya. Hari ni tuan. Jadi sunat untuk kita doa tempat kita tinggal. Hari jangan mohon kan. Ya Allah berkatilah dan peliharalah. Kita doa waktu Jumaat ada. Kan? Waktu Jumaat amankanlah negara umat Islam, khususnya Malaysia. Itu semayang Jumaat. Seluruh dunia akan doa untuk negara masing-masing. Rupanya di tempat masing-masing pun kita disunatkan pakai angkat tangan doa, ya Allah jagalah taman kami, jagalah bandar kami. Nabi doa, ya Allah berkatilah buah-buahan kami, berkatilah kota kami, kemudian berkatilah timbangan dan ukuran kami. Nabi kata timbangan apa saja yang kami beri, beri timbangan, berkatilah. Kemudian ya Allah, sesungguhnya Ibrahim itu hamba-Mu, kekasih-Mu, Nabi-Mu. Aku juga hamba-Mu dan Nabi-Mu. Tengok tuan, disebut lagu dia. Ibrahim pernah berdoa untuk Mekah, dan sekarang aku nak berdoa untuk Madinah. Madinah ni tuan, kita pergi pasal tenang dan sebagainya lebih daripada Mekah. Sebab itu ada ulama berpendapat sembahyang di Masjid Nabawi jauh lebih besar ganjarannya daripada Masjid Haram. Tapi bukan majoriti lah, ada sekumpulan kecil. Ulama besar tak sembahyang di Masjid Nabawi. Anda tengoklah bumi Madinah kita masuk tenang tu. Tenang, asal. Kalau kita duduk atas saya tengok masuk kita basah. Ini mesti sampai Madinah lah. Asal sama macam Jordan dan Syria. Daripada Jordan kalau masuk Syria, tuan-tuan tak payah tengok tunduk bawah ya. Ini mesti dah masuk Syria. Tengok masuk Syria. Bumi Syria jauh lebih berkat. Sebab ulama jauh lebih ramai, para nabi jauh lebih banyak yang dikebumikan. Begitu juga Mekah dan Madinah. Mekah ada Kaabah, Madinah ada jasad Nabi. Ulama bahas dalam kitab akidah antara Kaabah dengan jasad Nabi, hak mana lebih mulia? Jasad Nabi SAW. Maka tanah yang simpan badan Nabi itu lebih mulia daripada tanah yang menampakkan Kaabah. Ini tak ada silap. Memang tanah tu, tanah hak ada jasad Nabi itu lebih mulia. Boleh jadi sebab tu kita masuk jadi tenang ke dalam bumi Mekah. Ada pun pendapat semayang di Masjid Nabawi lebih afdal, itu bukan pendapat jumhur. Saya ulang, pendapat minoriti, sebilangan kecil daripada ulama. Jumhur ulama semayang di Masjid Mekah, Masjid Haram Mekah jauh lebih besar fadilat dia. Nabi kata, ya Allah, Ibrahim itu hamba-Mu, kekasih-Mu, Nabi-Mu. Aku juga hamba-Mu dan Nabi-Mu. Dia tak sebut Allah. Dia tak kata aku kekasih-Mu. Ini tawaduk Nabi. Dia kata aku pun Nabi dan hamba-Mu. Tak kata ni Nabi Ibrahim dia sebut Ibrahim itu hamba-Mu, Nabi-Mu, kekasih-Mu, dan Rasulullah kekasih, tapi dia tak sebut. Ini tawaduk para Nabi. Ibrahim pernah berdoa untuk Mekah. Ya Allah, sekarang aku nak berdoa kepada Madinah dengan doa yang sama dipanjatkan oleh Ibrahim untuk Mekah, dan seperti itu bersamanya. Nampak tak? Yang inilah dalil sembilangan ulama hak sini tak sani kata semayang di Masjid Nabawi lebih besar fadilat dia. Sebab Nabi kata, ya Allah, aku nak doa sama macam yang Ibrahim doa untuk Mekah, wa mislihi ma'hu, double. Tambah sekali lagi. Maka ulama hak kumpulan kecil ini kata, ni doa ni lah. Sebab tu Nabi kata semayang di Masjid Nabawi lebih besar fadilat dia. Dapat minoriti lah. Habis lepas Nabi doa, dapat buah Nabi pun doa. Pas semua ke rumah kembali, kata Sayyidina Abu Hurairah, kemudian Rasulullah akan memanggil anak yang paling kecil yang beliau nampak, lalu memberikan buah itu kepadanya.
Itu saya sebut pasal budak kan. Lalu saya sebut pasal budak. Saya normal kalau jumpa budak, dia turun budak dia sapu kepada budak tu. Dia kata, wahai budak, doakan kepada Allah untuk memahami. Nak balik budak ini. Pasal apa tuan? Sebab atfal ataupun budak ini, kata para ulama, mahallul barakah, tempat barakah. Budak yang tak ada akal lagi, 4 tahun, 5 tahun, maksudnya dia tak memayis lagi, khususnya yang tak memayis, hamba-hamba Allah yang tidak berdosa. Kalau dia berdoa sekali kat kita, tuan-tuan, tidak ada yang menghalang di antara doa dia dan istijab daripada Allah Azza wa Jalla. Abdullah bin Umar tiap-tiap minggu khatam Quran. Bila dia khatam, dia tak pergi orang tua-tua, dia tak pergi satuan nak roga akidah. Tuan-tuan, dihimpun budak-budak penuh dalam rumah dia, Ibn Umar. Tapi sekali dia berdoa, dia suruh semua kat tangan dia, Cina doa, ya Allah, turunkan keberkatan dalam rumah ni. Budak-budak turun, amin. Tapi duduk cintu, tapi duduk. Dan Nabi SAW kata Abu Hurairah, bila orang bagi buah ke Nabi, himpun main depan Nabi. Tuan rumah apa semua pakat balik, tuan buah semua pakat balik. Kata Abu Hurairah, Nabi tengok budak yang paling kecil, asghar wali. Ni hadis ni, tuan tengok kataan asghar wali ni. Kalau ada budak darjah 4, darjah 2, umur 6 tahun, Nabi tak lihat 6 tahun, Nabi tak ambil buah. Persepsi kita dengan budak tuan tak boleh macam dulu dah. Budak bukan hamba-hamba Allah yang tak ada apa, bahkan mereka adalah segala-galanya. Tetapi jumpa budak yang bagi sekolah masa tu, tuan lalu dia akan kata pakcik tu baik, pakcik tu baik, maka baiklah pakcik akan ini. Sebab umur 4-5 orang yang bagi sekolah tu semua perlu berdosa. Bila dia sebut kita baik, maksudnya itu doa daripada Tuhan. Ini Islam ajar. Nabi pun buat, Nabi pun ajar kita. Kemudian juga hadis 196. Rubaiyah binti Muawidh bin Afra berkata, perempuan, ba'athani Mu'adz bin Afra bin Qina'in bin Rutaq wa alayhi ujur min qissa'i zurbin. Wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yuhibbul qissa'. Fa'ataytuhu bihi wa 'indahu hilyatun ataupun hulyatun qad qadimat alaihi min al-bahrain famala'a yadahu minha fa'atanihi. Ini benda kedua tuan. Ini benda kedua. Nabi buat kita tengok. Dia ada kena-mena dengan buah Nabi, buah yang Nabi suka tang mana. Imam Tirmizi ni dia tengok hadis tu ada sebut pasal buah, betul Rasulullah. Kemudian dia masuk dalam bab ni. Kata Rubaiyah ni perempuan, dia kata Mu'adz bin Afra menyuruh aku. Mu'adz bin Afra ni siapa dia? Perempuan yang riwayatkan hadis ni nama dia Rubaiyah binti Muawidh. Dia ayah dia nama Muawidh. Dia kata Mu'adz bin Afra. Siapa dia Mu'adz? Rupanya Mu'adz ni pak nakal dia. Pak nakal pada perempuan tak riwayatkan hadis ni. Mu'adz bin Afra ni pak nakal. Ayah dia nama Muawidh. Sebab tu nama dia Rubaiyah binti Muawidh bin Afra. Tuan faham tak tahu lah. Okey, buat fahamlah. Mu'adz bin Afra suruh aku, ponakan dia, membawa sepiring kurma masa rutah dengan kisah kecil timun tak sah ni kepada Nabi. Beliau sangat menyukai kisah timun tadi. Tuan-tuan, sahabat semua tak tahu. Sahabat semua tak tahu Nabi suka makan. Nabi makan rutah, Nabi suka, kemudian Nabi suka timun. Yang ini riwayat ketiga daripada sahabat, seorang sahabat. Kata Mu'adz, wahai Rubaiyah, kita kisah ke Nabi. Dia bawa sepiring. Dia kata Nabi suka tu. Nabi suka, kita kisah ke Nabi. Maka Rubaiyah ini pun pergi. Pada masa itu, di samping Rasulullah ada hadiah perhiasan dari Bahrain. Ada emas, barang emas. Kuliah ni maksudnya barang emas, cincin emas, gelang emas, rantai emas, subang emas. Kat Nabi, sebelah Nabi itu ada selungkup
Raja Bahrain, orang-orang kaya Bahrain hantar ke Madinah, kesemuanya sahabat. Mereka itu Islam. Bahrain ni negara apa ini? Bahrain lah. Bahrain ni negara Bahrain lah. Kalau satu dinar dia berapa lah Bahrain ni? Satu dinar dia mahal daripada dinar Jordan ni. Bahrain. Saya tak ingat, tapi lebih mahal daripada dinar Jordan. Nenek moyang mereka dulu sahabat selalu menghantar hadiah kepada Nabi SAW. Hantar emas di rumah. Terkadang dirahmati Allah bila Rubaiyah emas, ya Rasulullah, kenakan Nabi buah timun dengan buah rutab. Tak. Nabi SAW pun kata Rubaiyah, Nabi pun genggam, segenggam penuh perhiasan, lalu memberinya kepada aku. Ni genggam lagi. Tuan, genggam emas, genggam berapa? Bukan ratus ribu lah, juta ambil lagi. Rasulullah kita ni tuan, kalau orang buat jahat pun dia balas kebaikan. Apatah lagi bila orang buat baik, Nabi akan balas dengan 1000 kali kebaikan. Nabi, kita baca sirah Nabi. Orang buat jahat pun Nabi pisah makan. Orang buat jahat dengan dia pun Nabi ziarah dia sakit. Apatah lagi orang yang buat baik. Maka masuk akal sangatlah Nabi balas kata. Ambil sebentar tak berbalik. Kawan ni berbalik, kita ke rumah balik kejap tak lagi. Benda itu diwarisi oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Sayyidina Ibnu Abbas, dia duduk di rumah dia, seorang perempuan tua, orang susu semangkuk. Orang susu semangkuk, Ibnu Abbas tanya, makcik, di rumah makcik ada tak alternatif pada susu ni? Beras, apa nama ni, gandum, apa semua. Perempuan tu kata, di rumah saya ada susu ni lah. Ibnu Abbas pun keluar. Dia tunjuk kat makcik tu satu kumpulan kambing yang luas. Kambing, satu kumpulan kambing. Dia kata, makcik, kambing ni semua makcik nak. Kambing ni semua makcik nak. Kambing. Turun sifat Nabi SAW. Sayyidina Hasan dan Husain, makcik, seorang makcik tua panggil dia makan, panggil kepada orang. Makcik ni sembelih kambing seekor nak jamu cucu Rasulullah. Sembelih kambing seekor. Tiba-tiba suami dia balik tarik muka, 7 sampai seekor sembelih nak jamu 2 orang. Bila tarik muka, Hasan dan Husain pun bangun balik. Hasan dia balik, dia ambil kambing 20,000 ekor. Husain balik ambil 20,000 ekor, 40,000 bagi kat makcik tu. Makcik ambil 40,000 ni sebab telah melukakan hati suami ni, sebab nak jamu kambing sekor. Sifat ni sama macam sifat Nabi. Macam sifat Nabi, orang miskin kan, tapi kalah dengan bilangan yang banyak. Habis. Kemudian yang terakhir, sama ada hadis ni, Rubaiyah binti Mu'adz bin Afra berkata, aku membawa sepiring kurma masak dengan kecap kecil berulang halus untuk Rasulullah, lalu beliau memberi aku segenggam perhiasan. Lagi 2 hadis ringkas juga, satu bab minuman Rasulullah SAW. Habis. Yang terakhir dari untuk malam ini. Hadis 198 berkata, minuman Nabi, apa yang Nabi suka minum? Kata Sayyidatina Aisyah, kana ahabbu syarabi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-hul wal barid. Kata Sayyidatina Aisyah, minuman yang paling Nabi suka adalah minuman yang manis dan sejuk. Manis dan sejuk. Boleh hadis ni kat orang Malaysia keluar iklan aiskrim. Dia meniaga aiskrim, dia buat hadis ni. Dia kata inilah makanan kegemaran Rasulullah. Malaysia ni saya tengok sini. Iklan tu kalau siapa meniaga tahu kan. Betul kan Nabi suka aiskrim? Betul kan minum benda manis tu buatkan? Kalau tak betul, yang tu satu fitnah kepada Nabi dan juga boleh masuk di bawah hadis man kadzaba alayya muta'ammidan. Siapa hak bohong orang cara sengaja, benda yang aku tak sebut, benda yang aku tak buat, falyatabawwa maq'adahu minan nar,
dia tempah satu tempat duduk tetap dalam neraka. Hadis ini sahih. Jangan main dia keluar explain tulis hadis ni yang ni makanan kegemaran Rasulullah. Bahaya. Tentang ulama kata Nabi suka makan minum al-hulu al-barid. Pendapat pertama ulama, hulu itu ayat kosong. Ni ayat ni. Al-hulwa, ulama kata al-hulu ini ayat ni. Al-barid sejuk, ya memang antara minuman Nabi suka minum yang sejuk, tapi bukan yang berais yang disejukkan. Tentang dua-dua agama Mekah pun tak apa. Mineral itu campur, buka cermin hotel tak tiba, tutup. Pagi esok ambil. Kalau masih sejuk, mau masuk balik sekarang, sejuk tak? Sejuk. Sejuk tu lah. Mana ada titik zaman Nabi. Kalau zaman kau nak sejuk juga, pun ada titik. Jangan buat itu. Ulama kata sejukkan dia tak apa. Dia lain kalau itu dia jadi lain. Dari segi perubatan kalau buat itu dia jadi lebih mudarat. Tapi kalau sejukkan lain. Bentar, sejukkan lain. Ayat Nabi bukan buat itu, ayat yang disejukkan. Cocok. Nabi suka yang itu. Itu pendapat ulama yang pertama, hulu itu maksudnya yang kosong, barik yang sejuk. Ulama kedua kata, hulu itu ayam yang Nabi campur dengan kurma. Ayam kosong Nabi buat kurma. Ayam kosong betul Nabi buat kurma. Dia jadi manis lah. Ataupun ayam kosong Nabi buat kismis. Jadi manis. Ya, kemudian Nabi sejukkan. Nabi sejukkan dengan cuaca. Nabi biang. Nabi suka minum waktu dia sejuk. Itu pendapat kedua. Yang ketiga, al-hul wal barid, maksudnya ayam kosong Nabi buat madu. Kemudian Nabi sejukkan. Ayam Nabi buat madu. Ayam kosong campur madu juga antara minuman Rasulullah SAW yang juga pada hari ini kalau kita buat insya-Allah boleh menjadi penawar lah, no? Jadi penawar. Doktor Malaysia kata kalau macam mana kata, kalau nak bagi sejuk badan, kalau nak bagi sejuk badan, macam mana? Letak madu kemudian buah ayam. Tapi kalau nak bagi panas badan, buah ayam baru madu. Itu untuk orang Malaysia. Luang saya tak dengar. Kan? Cuma Rasulullah SAW, Nabi pernah minum ayam kosong, Nabi pun madu dalamnya. Nabi pun madu. Itu tafsiran kepada al-hul wal barid. Kemudian hadis yang terakhir. Saya baca untuk terjemahan dia. Aku Rasulullah dan Khalid al-Walid. Aku ni siapa dia ni? Duk aku di sini ni Abdullah bin Abbas. Waktu ni dia umur bawah 10 tahun. Kecil je. Dah ada 4 dalam rumah. Aku, Nabi dan Khalid al-Walid, 3 orang mereka pergi ke rumah Maimunah. Maimunah ni menakan dia. Menakan Sayyidina Ibn Abbas, isteri Nabi, Ummul Mukminin, Sayyidatina Maimunah. Pergi rumah Maimunah, mereka 3 orang. 3 saja yang ada waktu itu. Ibn Abbas paling kecil, Rasulullah dan Khalid al-Walid. Sayyidatina Maimunah menyediakan secawan air susu untuk kami. Secawan ni contohnya bayang tak ni. Dalam ni dia sebut qadah. Qadah ni maksudnya mangkuk, membeli mangkuk besar susu. Buat mangkuk. Rasulullah meminumnya. Nabi duduk di tengah, Ibn Abbas duduk belah kanan, Khalid al-Walid duduk belah kiri. Nabi minum. Pada waktu itu aku berada di sebelah kanan beliau, Ibn Abbas. Manakala Khalid berada di sebelah kiri beliau. Selepas itu Rasulullah SAW sabda, sekarang minuman ini untukmu. Jika boleh, aku nak bagi dahulu kepada Khalid. Boleh tak nak bagi Khalid, nak bagi dulu kepada Khalid? Maka jawab Salman, aku tidak mungkin. Yang ni dia kata, aku berkata dalam hati. Kan? Sebenarnya Ibnu Abbas dia tak kata hati lah, dia sebut ke Nabi. Aku tidak mungkin membiarkan sesiapa pun yang meminum sisa minumanmu. Habis, betul. Itu hadis ni bawah tu huraian dia sikit, susu. Bila hadis ni cakap tentang susu, Nabi minum, Ibnu Abbas masuk, Imam
Imam Tirmizi masuk dalam tajuk minuman Rasulullah. Tuan-tuan sekalian, ceritanya macam ni. Bila dia pergi rumah isteri Nabi, Sayyidatina Maimunah, dia pun duduk. Bila tu Nabi duduk di tengah, bukan di tengah ruang tamu, Nabi duduk di tengah. Ibnu Abbas dia turun main duduk belah kanan, Khalid Al-Walid duduk belah kiri. Ibnu Abbas ni darjah 4, darjah 5, tapi akal dia sangat besar. Cerdik, satu orang manusia budak yang cerdik. Sebab tu Sayyidina Umar masuk dia dalam majlis syura, satu dewan yang paling tinggi dalam kerajaan Islam Madinah, untuk memutuskan sesuatu dalam Madinah. Ibnu Abbas ada dalam majlis Ibnu Umar waktu umur 15, baru tingkatan 3. Dia terus main duduk belah kanan. Pasal apa tuan-tuan? Bila Sayyidatina Maimunah buat main susu, Nabi akan minum. Bila Nabi minum, adabnya Nabi ajak bagi kepada orang belah kanan, kemudian barulah bagi kepada orang belah kiri. Kita tanya tu, banyak benda kita tanya. Pasal apa Nabi tak bagi kat sahabat dulu? Selalu Nabi bagi kat sahabat dulu. Tuan-tuan sekalian, Nabi ini Nabi rahmat. Maka bekas minum dia, apabila Nabi minum, akan meninggalkan keberkatan dalam minuman. Sebab tu Nabi mula dulu. Kadang-kadang Nabi mula dulu. Nabi pun minum. Nabi kata, wahai Ibn Abbas, sekarang giliran kamu, tapi boleh tak kalau izinkan Khalid yang minum dulu? Beratap Nabi. Padahal bodoh ya. Kita kalau bawa pula macam tu, silap-silap nasi pun tak ada kat dia. Makan sekali tengok abang nak habis apa-apa. Tak. Nabi minta izin. Nabi kata Ibn Abbas, sekarang ini giliran kamu, boleh tak izinkan Khalid Al-Walid minum dulu? Kata para ulama, Nabi minta izin itu sebab yang pertama hak Ibn Abbas, dan yang kedua kerana Khalid Al-Walid dia baru masuk Islam. Maka nak jaga hati dia, nak minta dia kekal, nak lembutkan hati dia dengan Islam, minta Ibn Abbas nak bagi dulu kat Khalid. Ibn Abbas kata, tidak sekali-kali aku memberikan hak aku daripada bekas Nabi SAW kepada orang lain. Dia kata kalau bekas Nabi, minta maaf lah ya Rasulullah, aku nak minum dulu juga. Cerdik Ibn Abbas ni, dia dulu main duduk kanan, dia tahu tak? Sebab saya kalau Nabi minum, mesti belah kanan dulu. Sorry, dia main duduk belah kanan sungguh. Nabi pun minta izin, dia tak bagi. Memang dia tak bagi dan memang dia minum dulu. Lepas dia minum, barulah dia ambil bekas tu bagi kepada Khalid. Maka Sayyidina Khalid belajar pada waktu itu dalam masa yang sama. Di dalam Islam diajarkan adab mula dengan yang kanan, walaupun yang kiri itu lebih tua. Kan? Kiri itu lebih tua. Habis. Kemudian sesiapa yang diberi makan oleh Allah, kata Nabi, hendaklah dia membaca, ya Allah, berkatilah kami pada makanan ini, dan kurniakanlah kepada kami makanan yang lebih baik daripada ini. Rasul menyambung, sesiapa yang diberi minum susu oleh Allah, hendaklah dia membaca, ya Allah, berkatilah kami pada minuman ini, dan tambahlah minuman ini untuk kami. Yang ini doa untuk susu khas. Siapa ada kitab, garis doa ni baris bawah sekali, Allahumma barik lana fi wa zidna minhu. Hak bawah sekali. Yang tu doa khas untuk minum susu. Hak kita dah belajar, Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Nabi ajak doa khas kalau kita nak minum susu. Kalau orang bagi susu ke kita, Allahumma barik lana fi, ya Allah berkatilah kami, kepada kami susu ni, wa zidna minhu, tambahkan kepada kami susu ni. Pasal apa? Nabi kata tidak ada satu pun makanan ataupun minuman yang dapat menghilangkan lapar dan dahaga sebaik susu. Yang lebih baik daripada susu. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang baik daripada Allah SWT yang mengubah diri sendiri. Qul qali hadza